Setelah Athens 1896, maka bermulalah Olimpik moden dengan pelbagai catatan sejarahnya tersendiri. Dan seperti sejarah yang berulang, nama-nama atlet dijulang di setiap pertandingan Olimpik. Catatan terbaik direkod lantas menjadi cabaran atlet akan datang untuk mengatasinya. Seperti James Cleveland Owens atau Jesse Owens, Raja Pecut Olimpik 1936 di Berlin, Jerman. Jesse Owens adalah atlet paling berjaya di bumi Berlin dengan merangkul 4 pingat emas keseluruhan dalam acara pecut. Dalam pada itu, Muhammad Ali dan Olimpik mempunyai cerita yang tersendiri. Beliau yang juga diangkat oleh Sports Illustrated sebagai ahli sukan abad lalu pada tahun 1999 dikatakan membuang pingat emasnya itu ke Sungai Ohio apabila tidak dilayan di sebuah restoran yang dikhaskan untuk orang kulit putih. Kisah ini dimuatkan di dalam autobiografinya yang diterbitkan pada tahun 1975. Pada Olimpik Atlanta 1996, Muhammad Ali dikalungkan pingat emas oleh Presiden IOC sendiri, Juan Antonio Samaranch. Kisah Olimpik mungkin tidak lengkap jika nama Nadia Elina Comaneci tidak disebut. Deretan 5 emas di 2 Olimpik, Montreal 1976 dan Moskow 1980. Mula mendapat latihan sejak berumur 6 tahun dan 3 tahun kemudian menjadi atlet paling muda menjuarai peringkat kebangsaan di negaranya Romania. Di Olimpik Montreal 1976, nama Nadia Comaneci mula meniti di bibir masyarakat dunia apabila melakukan catatan sempurna 10 mata. Catatan yang belum pernah dilakukan oleh gimnas wanita sebelum ini. Kisah perit jerih Comaneci selepas itu diabadikan ke filem. Kejayaan dan pengorbanan tingginya menjadi inspirasi kepada atlet dunia bagi mencapai kesempurnaan untuk menjadi yang terbaik. Banyak lagi kisah Olimpik yang jika didalami adalah motivasi bagi yang memerlukannya. Jika tidak pun, drama realiti kehidupan yang sangat menyentuh hati dan perasaan. Seperti juga impian seorang anak muda, M. Jagatesan. This image of this victory ceremonies after Olympic Games with the flag and the anthem flashed through my mind, because I could associate the two. And I was already a competitor, as I said, I was primary school champion and so on. And I was thinking to myself, perhaps, the day will come when I can win something for this country and I will stand on that rostrum and they will raise this flag and play this song for me. Dari detik hati impian itulah beliau mencipta kisah Olimpiknya yang tersendiri. Mungkin tidak sehebat Jesse Owens, tapi apa yang dicipta adalah percikan api untuk dimarakkan oleh generasi kini. Dengan semangat ketika negara baru mencapai kemerdekaan dan demi untuk membawa bendera negara berkibar tinggi di mata dunia, beliau mencubanya di 3 Olimpik, Rome 1960, Tokyo 1964 dan terakhir sebelum bersara, Mexico 1968. I had already been a semi-finalist in Tokyo, so I was hoping to come to Mexico to improve that, get into the finals, but as it turned out, once again, I just made the semi-finals. The finals eluded me. Di Olimpik terakhir beliau inilah, Jagatesan berjaya ke peringkat separuh akhir acara 200 meter dan catatan 20.92 saat yang beliau lakukan di Olimpik ini terus kekal sehingga kini. Setelah genap 10 Olimpik berlalu selepas itu, pecutan anak muda yang terdorong untuk menaikkan nama negara ini masih lebih pantas tidak tertanding oleh atlet negara masa kini.
Mungkin semangat juang yang ditunjukkan oleh atlet dari negara bergolak dan kebuluran Hafsyah, Haile Gebrselassie, boleh dicontohi. Beliau dibesarkan di kawasan perladangan di Asela di daerah Arzi di Hafsyah. Namun, ironisnya, kesukaran yang menjadi kebiasaan beliau adalah faktor utama 2 emas Olimpik menjadi miliknya. Setiap hari di waktu kecilnya, beliau berlari sejauh 10 km berulang alih ke sekolah. Pada usianya 27 tahun di Olimpik Atlanta 1996 dan Sydney 2000, Gebrselassie merangkul emas dalam acara lari 10,000 meter. Begitu tinggi sanjungan kepada atlet yang berjaya di Olimpik, dan begitu juga ia setara dengan kekuatan kuasa ekonomi yang dijangkau oleh tamasya Olimpik ini. Apabila Beijing menjadi tuan rumah Olimpik 2008, pendapatan hasil daripada tajaan, lesen, pengiklanan, penjualan tiket dan hak penyiaran mencecah lebih 6 bilion ringgit. Pendapatan paling tinggi yang pernah diraih oleh mana-mana tuan rumah sebelumnya. London mengisytihar akan mengatasi jumlah itu dengan tambahan 2.4 bilion ringgit pada Olimpik 2012 bermula 26 Julai ini. Apa yang berlaku itu sebenarnya adalah hasil legasi Juan Antonio Samaranch, Presiden IOC 1980. Beliau membuka pintu komersial ke Olimpik setelah Avery Brundage, Presiden sebelumnya, menganggap pengeswastaan hanya memusnahkan sukan itu sendiri. Tamasya Olimpik mendapat lonjakan pada 1984 di Los Angeles apabila penganjuran ia disempurnakan entirely menerusi penswastaan yang menghasilkan keuntungan berlipat ganda. Tahukah anda, ikrar Olimpik yang bermula di Olimpik Antwerp 1920 adalah nukilan oleh Presiden pertama Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa, Pierre de Coubertin. Victor Boyne, atlet lawan pedang Belgium, menjadi pengikrar pertama, manakala yang terakhir Zhang Yining di Olimpik Beijing 2008. Olimpik adalah pentas bagi memperkenalkan negara Malaya yang bakal merdeka. Usaha awal mereka selepas ini.